Salam. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana anta alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi wa hidayatan nasu'al la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilaha illa anta biya wa bihamdika wa na'rifu bika wa subhanaka wa na'mal malaikatil muqarrabin wa khurujna وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المصري لا نفعنا بأمور الدارين آمين. Dan keluar dengan masjid, madrasah dan rubat, yakni khulwat, pada kelilingnya dan tempat sembahyang hari raya. Hari raya. Hari ya. Dan tempat sembahyang hari raya. Maka tiada haram atas orang yang junub berhenti kepadanya. Dan keluar dengan masjid. Keluar dengan kata masjid, katanya haram bagi orang yang berjunub, yang berhadapsa, yang datang haid dan nifas, berhenti di dalam masjid, artinya pergi datang di dalam masjid. Jadi yang kata haram tu di masjid. Keluar dengan kata masjid tu madrasah, tempat belajar. Tempat belajar, jadi suatu bangunan yang digunakan untuk belajar semata-mata. Tidak diniat jadi masjid. Tidak diniat, tidak diwakaf jadi masjid. Itu pun maka janji bukan masjid. Boleh. Dan rubat, yakni khulwat. Yakni bilik khulwat. Rubat, yakni khulwat. Khulwat tu mana bilik khulwat. Khulwat, bilik khulwat. Pada kelilingnya, keliling masjid. Jadi rubat tu ialah dia buat jadi bilik. Apa tu di keliling masjid. Dia ada satu tempat tu saya pernah tengok di Mesir. Di Mesir tu kalau tak salahnya nama dia Masjid Sultanul Ulama. Tak, Sultanul Hanafi. Lepas tu dia di masjid, lepas tu di keliling tu dia buat bilik. Bilik, banyak bilik. Di sekeliling masjid tu bilik. Dia penuh dengan bilik. Lepas tu duduk dalam tu, orang nak berkhulwat masuk duduk dalam tu lah. Nak berkhulwat untuk nak berzikir. Jadi ahli tariqah dia masuk berkhulwat dalam tu. Setengah tu 2-3 bulan dalam tu tak keluar-keluar. Nanti orang hantar makanan. Maka tempat khulwat tu dikatakan rubat. Maka tak sekiranya kalau tak dimasuk dalam masjid lah. Maka bukan hukum masjid. Dan tempat sembahyang hari raya. Tempat sembahyang hari raya. Kenapa kata tempat sembahyang hari raya? Dia masalah sembahyang raya ni
dalam mazhab kita Syafi'i, afdal di masjid. Afdal di masjid. Tetapi sekiranya kalau tak muat di masjid, maka sembahyang di padang. Maka sembahyang di padang. Di suatu tempat yang luas untuk nak memuatkan kesemua orang sembahyang hari raya. Maka sekiranya kalau muat dalam masjid, masjidlah afdal. Kalau tak muat di dalam masjid, kita sembahyang kat padang masalan, itu boleh. Maka tempat sembahyang raya, itu bukan dia masjid. Tapi tempat sembahyang raya tu yang bukan masjid lah. Jadi pendek katanya, yang haram berhenti itu ialah masjid. Walaupun kalau bukan masjid, maka tak haram berhenti. Walaupun tempat tu tempat orang belajar ke masalan, tempat orang berkhulwat ke masalan, atau tempat sembahyang juga seperti surau, seperti musalla. Maka sekiranya jadi tempat belajar, jadi tempat solat, tapi bukan diniat jadi masjid, tak masuk bukan dia masjid, maka kesemuanya tidak haram. Walaupun tempat itu tempat ibadat sekalipun. Tapi bukan masjid. Maka tak haram bagi orang berjunub berhenti dan lalu padanya. Sebab yang haram tu ialah masjid. Kalau bukan masjid, walaupun tempat ibadat sekalipun, maka tak mengapa untuk nak berhenti dan lalu bagi orang yang berjunub. Begitulah. Yang mana sebut madrasah rubat tadi tu, sempat sembahyang raya tu, itu sebagai misal saja. Itu sebagai misal saja. Tak, bukan katanya tertentu dengan 3 perkara tu saja, tu tidak. Bahkan maksudnya tempat-tempat yang dijadikan tempat ibadat, tempat belajar, tempat solat tapi bukan masjid. Maka semuanya apabila kata bukan masjid, maka tak haram berhenti dan lalu pergi mari oleh orang yang berjunub. Adapun masalah haram dengan sebab hadas besar tu dah habis, maka sekarang kita masuk pada tajuk lain pula. Tajuk dianya ialah beberapa mandi yang disunatkan. Mandi yang disunatkan. Adapun mandi yang sunat itu bukan mandi wajib lah, mandi sunat. Adapun mandi yang sunat itu amat banyak. Setengah daripadanya, setengah pada mandi yang amat banyak tu, mandi sunat yang amat banyak tu, mandi Jumaat dan mandi minta hujan, dan mandi dua gerhana. Dua gerhana tu apa dia? Bulan dan matahari. Mandi itu kerana gerhana bulan, mandi kerana gerhana matahari. Banyak lagi lah yang dia tak bilang tu mesti itu misalnya. Setengah daripadanya mandi pada hari Jumaat, mandi minta hujan, mandi kerana nak minta hujan, mandi kerana gerhana bulan, kerana gerhana matahari. Apa tu banyak lagi lah. Nanti dia akan sebut satu-satu. Maka sunat mandi itu bagi orang yang berkehendak hadir segala perkara itu. Maka sunat mandi itu, mandi yang disebut tadi, mandi Jumaat, mandi minta hujan, mandi dua gerhana bulan matahari, bagi orang yang berkehendak hadir, hendak datang, hendak pergi, hendak datang segala perkara ni, hendak hadir segala perkara itu. Maksudnya orang yang nak pergi solat Jumaat, maka bagi orang yang hendak pergi solat Jumaat tu sunat bagi dia tu mandi. Orang yang nak pergi solat minta hujan, orang yang nak pergi solat minta hujan,
orang yang nak solat minta hujan tu, maka sunat mandi juga. Dengan sebab sembahyang minta hujan tu solat istisqa dia panggil. Solat istisqa, sembahyang minta hujan dengan sebab kemarau. Maka dia setengah pada caranya ialah sunat istisqa ni sunat ialah sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah. Disunatkan buat dengan secara berjamaah. Maka apabila kita nak pergi solat istisqa tempat ramai-ramai itu, maka sunat kita mandi. Dan mandi 2 gerhana bulan matahari, ini pun sama juga. Kita nak sembahyang sunat gerhana bulan, kita nak sembahyang sunat gerhana matahari, maka sembahyang sunat gerhana bulan, gerhana matahari ini sunat dikerjakan dengan keadaan berjamaah. Sunat mengerjakan dengan secara berjamaah. Ditutupkan berjemaah. Maka apabila kita nak pergi kepada tempat solat jemaah sunat raya, sunat apa dia? Sunat gerhana tadi tu, maka sunat kita mandi. Tu mana katanya, maka sunat mandi itu bagi orang yang hendak hadir, hendak pergi, hendak datang segala ni kepada tempat segala perkara itu. Nak pergi kepada tempat sembahyang Jumaat, sunat mandi. Nak pergi kepada tempat solat minta hujan, sunat mandi. Nak pergi ke tempat solat gerhana bulan atau matahari, maka sunat mandi. Jadi maknanya sunat untuk orang nak pergi saja. Sebab tu Jumaat tak disunat bagi orang yang tak nak pergi sembahyang Jumaat. Tak nak pergi tu maknanya tak wajib lah. Contohnya orang perempuan tidak ditutupkan sembahyang Jumaat, tak diwajib, maka dengan sebab tak wajib dia tak pergi sembahyang Jumaat lah. Maka tak disunat bagi dia tu mandi. Sebab mandi Jumaat ni mandi kerana nak pergi sembahyang Jumaat, bukan mandi kerana hari Jumaat. Dia tak semacam mandi kerana raya. Mandi raya ni mandi kerana masuk hari raya. Maka tak kira lah orang tu nak pergi sembahyang raya ke tidak. Kalau tak pergi sembahyang raya pun, bagi setinya kebetulan hari raya tu ialah perempuan itu ialah perempuan yang datang haid. Maka dia tak boleh pergilah solat raya. Maka walaupun begitu sekalipun disunatkan mandi. Sebab sunat mandi raya tu sebab hari. Apabila kedatangan hari raya, maka sunat mandi. Tapi Jumaat ni sunat kerana nak pergi sembahyang Jumaat, bukan kerana hari Jumaat. Itu berbeza. Sebab tu dia katanya tadi tu Jumaat minta hujan 2 gerhana, disunat mandi itu untuk orang yang hendak pergi mengerjakan benda yang disebut tadi, 3 perkara tadi. Bukan mandi itu kerana contohnya gerhana tu bukan mandi kerana gerhana. Bukan katanya sunat mandi kerana gerhana bulan, kerana gerhana matahari. Bukan maksudnya begitu. Kata sunat mandi gerhana bulan tu sunat mandi bagi orang nak pergi sembahyang sunat gerhana. Bukan maksud katanya sunat mandi kerana gerhana, bukan dia begitu. Sebab tu dia jaga. Maka sunat mandi itu, sunat tu sunat bagi orang, ini untuk orang yang berkehendak nak pergi kepada tempat yang disebut. Tempat solat Jumaat, tempat solat istisqa, minta hujan. Tempat solat gerhana bulan, gerhana matahari. Itu dia sebut dengan secara sepitah lalu dulu, nanti dia tafsir. Dan masuk waktu mandi sunat Jumaat itu dengan naik fajar.
yang sadiq. Yang apa dah? Habis. Dan habis waktunya dengan putus asa daripada mendapatkan Jumaat. Iaitu dengan mengakadkan imam daripada rakaat daripada rakaat yang kedua atau dengan salam Ini masalah, kembali pada masalah sunat Jumaat. Dia katanya dan masuk waktu mandi Jumaat. Mandi sunat Jumaat. Maklum tadi sunat Jumaat ni, mandi sunat Jumaat ni mandi sunat bagi orang nak pergi sembahyang Jumaat. Bukan mandi kerana kedatangan hari Jumaat. Maka mulai masuk waktu dia masuk tu bila? Tengok dia katanya dan masuk waktu mandi sunat Jumaat itu dengan naik fajar sadiq. Fajar yang sadiq. Masuk subuh. Maknanya apabila naik fajar sadiq tu, apabila naik fajar sadiq, dia naik fajar sadiq ni dah masuk waktu subuh. Sebab masuk waktu subuh tu maklum dengan naik fajar sadiq. Dengan maknanya apabila, mudah-mudah nak cakapnya, apabila orang azan subuh, apabila masuk waktu subuh tu, boleh dah tu nak mandi kerana nak pergi solat Jumaat. Walaupun tak ada nak pergi awal sekalipun. Maka dah disunatkan. Nak tahu di mana misalnya kita katanya musim sejuk tu biasanya orang tu dia mandi sekali sehari saja. Setengah orang tu 2-3 hari mandi sekali kalau musim sejuk. Setengah tu sehari dia mandi sekali saja kalau musim sejuk. Maka apabila dia nak bangun subuh tu, dah masuk waktu subuh, maka kalau dia nak mandi ketika itu pun boleh dah. Mandi kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Tapi lambat lagi lah tengah hari tu solat Jumaat. Tapi waktu dia dah masuk. Kira katanya jangan faham katanya apabila naik fajar mesti terus mandi. Bukan begitu. Jadi mulai masuk tu situ. Dan habis waktunya, selesai waktunya, waktu mandi sunat Jumaat dengan putus asa, mana tak ada harap. Tidak ada harapan daripada mendapatkan Jumaat. Habis waktu tu dia tak boleh nak menentu dengan jam, dengan matahari, tidak boleh. Kiranya begini. Dia katanya dengan putus asa, mana tak ada harapan nak dapatkan Jumaat. Putus asa daripada dapat Jumaat tu iaitu mengangkat imam solat Jumaat. Imam solat Jumaat. Mengangkat daripada rakaat yang kedua ni, rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Atau dengan salam, itu khilaf. Atau dengan salam, beri salam oleh imam solat Jumaat. Jadi akhir waktu sunat mandinya gini, dia katanya dengan putus asa nak dapat Jumaat. Maka masalah nak dapat Jumaat ni ada khilaf. Yang muktamadnya ialah apabila kita pergi solat Jumaat, sekiranya kalau kita dapat dengan imam, padahal imam tu belum bangkit i'tidal rakaat yang kedua. Situ. Padahal imam tu belum bangkit daripada rakaat, ialah bangkit i'tidal daripada rakaat yang kedua, maka dapat Jumaat.
Apa maksud dengan kata dapat Jumaat? Contohnya kita datang akhir, kita takbiratul imam rokok. Imam rokok. Imam rokok rakaat yang kedua bagi solat Jumaat. Maka kita takbiratul ihram, kita dapat tamak ninah bersama rokok imam. Maka rakaat tu dapat bagi kita. Maklumlah semacam sebut dalam bab jamaah sana tu. Apabila kita dapat rokok, kita makmum masbuk, dapat rokok tamak ninah dalam rokok imam, maka rakaat itu dapat bagi kita makmum kan. Maka sekiranya kalau kita dapat rokok dan dapat tamak ninah dalam rokok imam, rakaat yang kedua bagi imam tu, maka dapat satu rakaat bagi kita. Maka apabila imam beri salam tu, maka kita bangun tambah satu rakaat lagi. Tambah satu rakaat lagi. Ini masalah sembahyang Jumaat ni. Tetapi kalau kita datang tu padahal imam sedang i'tidal rakaat yang kedua. Sedang i'tidal, artinya lepas pada i'tidal. Sujud pertama, rakaat yang kedua, sujud yang kedua, rakaat yang kedua, sujud yang pertama, rakaat yang kedua, sujud yang kedua, rakaat yang kedua, artinya pada tahiyat akhir, maka tak dapat Jumaat. Ini mengikutkan yang pertama, tak dapat Jumaat. Apa maksud dengan kata tak dapat Jumaat? Sekiranya apabila imam tu beri salam, kita kena sembahyang 4 rakaat. Kita kena sembahyang 4 rakaat dijadikan zuhur. Tapi tak payah niat zuhur lah, niat tu niat Jumaat lah. Misalnya sani kita dapat dengan imam tu padahal imam dalam i'tidal. Maknanya tak sempat nak dapat tamak ninah rokok imam. Maka kita datang tu tak sempat nak dapat tak sempat nak tamak ninah dalam rokok imam, maka rakaat tu tak dapat. Seperti katanya kita datang tu apabila kita takbiratul ihram, imam sami Allahu liman hamidah. Rakaat yang kedua. Maka itu tak dapat Jumaat. Tapi kita kena niat usalli fardal Jumaati lah. Contohnya kita datang tu akhir sangat. Imam sedang tahiyat akhir dah. Maka kita nak niat apa? Niat tu usalli fardal Jumaati. Niat Jumaat. Apabila imam beri salam, apabila imam tu beri salam, maka kita kena sembahyang zuhur. Sebab tak dapat Jumaat, apabila tak dapat Jumaat dijadikan zuhur. Apa maksud dengan kata dijadikan zuhur? Maknanya kita sembahyang 4 rakaat. Itu maksud kata dijadikan zuhur. Tapi tak payah niat lah. Bukan kata apabila imam beri salam tu, aku sembahyang zuhur. Tak payah gitu. Lagi pulanya, kita niat tu usalli fardal Jumaati. Dah tahu katanya imam sekarang duduk dalam tahiyat akhir, tak sempat Jumaat, tak dapat Jumaat bagi kita. Sekalipun, maka niat tu usalli fardal Jumaati. Nanti imam beri salam, kita sembahyang zuhur. Nanti kita sembahyang tu, sembahyang zuhur, maknanya kita buat 4 rakaat. Lepas pada imam beri salam tu, kita kena solat 4 rakaat. Itu satu. Jadi maknanya tilik kepada kau ini maknanya mulai masuk waktu mandi sunat Jumaat mulai daripada naik fajar shadiq sehingga imam angkat daripada rokok rakaat yang kedua. Maknanya i'tidal tu lah. Angkat untuk i'tidal pada rakaat yang kedua. Sekiranya di situ dah tak sunat. Contohnya kita tahulah contohnya sekarang tu dia pasangkan pembesar suara tu. Kalau duduk kat rumah pun boleh tahu katanya sekarang imam dah sampai ke mana solat dia. Maka sekiranya kalau imam dah angkat daripada rakaat yang pertama, maka itu dah habis masa kita sunat mandi Jumaat. Begitulah. Setengah katanya dengan salam. Salam imam dengan memberi salam imam. Apabila imam selama mana imam tak beri salam tu disunatkan mandi lagi. Tapi aulanya tak payah mandi lah. Kita terus datanglah. Contohnya
kita ni tidur masalah. Kita tidur tu tak sedar. Sedar-sedarnya imam sedang berdiri Fatihah. Berdiri baca Fatihah rakaat yang kedua. Sebab dengar daripada pembesar suara tu, tahulah kata imam tu sekarang dalam rakaat yang kedua. Contohnya imam baca surah Munafikin. Sebab surah Munafikin tu disunat baca pada rakaat kedua bagi sembahyang Jumaat. Atau imam tu kita dengar imam tu sedang baca surah Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sebab disunatkan baca pada rakaat yang kedua bagi sembahyang Jumaat. Maka kita dengar tu kita baru sedar kita tidur. Tidur belum Jumaat lagi. Tidur belum masuk waktu Jumaat lagi tidur. Tidur tu tak sedar. Apabila sedar tu dengar imam baca surah Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kita tahulah katanya imam sekarang dalam rakaat yang kedua dah. Maka tak payah mandi. Tapi kalau nak mandi tu waktu dia lagi lah. Dalam waktu dia lagi lah. Waktu sunat mandi lagi lah. Waktu dia belah habis lagi lah. Tapi tak payah kita mandilah. Kita terus pergi ke masjid untuk nak dapatkan Jumaat. Begitu. Ambil wuduk pergilah. Begitu. Tapi mengikutkan yang kedua tu, dia katanya selama mana imam tak beri salam tu, maka boleh nak mandi lagi. Tapi takutnya kalau akhir-akhir sangat sekarang tu imam baca tahiyat akhir, kalau mandi lagi memang tak dapat nak pergi dah. Begitu. Jadi nak katanya kira waktu yang disunat mandi Jumaat tu bila? Mulai daripada naik fajar shadiq, akhir dianya di bangkit imam daripada rakaat yang kedua, artinya imam beri salam. Di situ. Maka itu tengoklah. Imam tu dia solat Jumaat awal ke, artinya tidak awal, tu tengoklah. Sebab tu jadi maknanya contohnya kita katanya kalau suatu tempat tu dia semayang akhir, masuk waktu gelincir matahari tu 1 jam tak mulai azan yang pertama lagi. Kita katanya contohnya apabila gelincir masuk waktu Jumaat, masuk waktu zuhur lah. Maka contohnya sekarang tu kalau sana tu pukul 1:30 lebih kurang dah sekarang. Lebih kurangnya pukul 1:30. Maka dia sembahyang tu 2:30. 2:30 tu baru mulai. 2:30 artinya 3:30 baru mulai baca ketubah. Maka waktu sunat mandi Jumaat tu berpanjangan. Tu tengok keadaan lah. Itu masalah waktu disunat mandi untuk nak pergi sembahyang Jumaat. Dan makruh meninggalkan mandinya, mandi sunat Jumaat makruh. Makruh bagi orang yang hendak pergi sembahyang Jumaat. Adapun orang lain, orang yang tidak nak pergi sembahyang Jumaat, orang yang tak wajib itulah. Maka itu tak makruh sebab tak disunatkan mandi. Kita tengoklah siapa yang tak sunat, yang tak wajib mandi, yang tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Satunya orang perempuan. Yang keduanya kira orang balik, orang akil balik, orang mukallaf. Satunya orang perempuan tak wajib. Yang keduanya apa dia? Orang lelaki yang musafir. Orang lelaki kalau dia musafir dalam masa musafir, maka tak wajib juga Jumaat. Maka dengan sebab dia tak wajib, dia tak nak pergi, maka itu tak disunat bagi dia tu mandi. Nisbah bagi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat, disunatkan bagi dia mandi. Sekiranya kalau dia tak mandi, hukumnya adalah makruh. Dan makruh meninggalkan mandi sunat Jumaat. Kemudian dia katanya, dan jikalau lemah hendak ia tayamum. Dan jika lemah pula daripada wuduk, hendak ia tayamum pula satu.
bagi mandi, satu bagi wuduk. Jadi ganti daripada wuduk. Masalahnya dia katanya mandi sunat Jumaat itu adalah sunat, tak mandi itu makruh. Nak pergi Jumaat tapi dia tak mandi. Tak mandi. Itu makruh. Tapi jangan faham kata mandi belum nak pergi betul-betul tu dah. Jadi mula contohnya kalau gini masuklah kata kita dah mandi. Kita bangkit subuh tu, kita bangkit nak solat subuh tu padahal waktu subuh dah masuk. Waktu subuh dah masuk. Lepas tu kita nak mandi. Kita niat saja ku mandi sunat Jumaat. Dah hasil dah tu. Jadi maknanya kalau dekat-dekat kita nak pergi Jumaat tu, kita nak pergi Jumaat tu setengah jam belum masuk waktu Jumaat. Tapi kita mandi tu di belum solat subuh. Pada kita awal-awal bangkit pada tidur ketika nak solat subuh dah masuk fajar, kita mandi pada masa itu, adapun kita nak pergi tu masalah setengah jam belum pada masuk waktu zuhur. Itu maknanya kalau kita dah mandi sebelah pagi, maknanya dekat-dekat nak pergi Jumaat tu mana tak payah mandi dah sebab kita dah mandi tadi. Begitu. Jadi maknanya kalau tak mandi tu, kalau tak mandi langsung tu, pagi pun dah dekat-dekat nak pergi Jumaat pun tak mandi, maka itu adalah makruh. Maka sekiranya apabila dimakruhkan mandi, sunat mandi, tinggalkan mandi itu adalah hukum makruh. Maka sekiranya bagi orang yang tidak ada air, bagi orang yang tidak ada air, untuk nak mandi, maka disunatkan ganti dengan tayamum. Disunatkan gantikan akan mandi sunat Jumaat tu dengan tayamum. Kemudian mandi itu mandi sunat, bukan mandi mengangkat hadap sah. Dia tak masuk wuduk dalam mandi tu. Maka tayamum, maka sekiranya kalau tidak ada air tu, disunatkan kita gantikan dengan tayamum. Gantikan mandi sunat Jumaat saat itu dengan tayamum. Kemudian nak ambil wuduk pun air tak ada juga. Nak ambil wuduk nak solat Jumaat ni lah. Wuduk, nak ambil wuduk pun air tak ada juga. Tadi nak mandi pun air tak ada. Nak ambil wuduk untuk nak pergi solat Jumaat, nak solat Jumaat pun air tidak ada. Maka ambil wuduk pula. Jadi maknanya 2 kali ambil wuduk lah. 2 kali tayamum lah. 1 tayamum ganti daripada sunat mandi. 1 kali tayamum ganti daripada wuduk. Begitu. Itu mana katanya. Dan jikalau lemah, lemah daripada mandi dengan sebab ketiadaan air. Kita tafsir gitu. Tafsir begitu. Dan jikalau lemah daripada dapatkan, jikalau lemah daripada mandi dengan sebab ketiadaan air. Dan jikalau lemah daripada mandi dengan sebab ketiadaan air. Tafsir gitu ya. Dan jikalau lemah daripada mandi dengan sebab ketiadaan air. Nak mandi sunat Jumaat tak boleh. Tak boleh sebab apa? Sebab tidak ada air. Nak buat macam mana? Hendak ia tayamum tayamum ganti daripada mandi sunat Jumaat itu. Hendak ia seorang tu tayamum. Ini tayamum ganti daripada mandi itu. Tadi tak habis sekali lagi. Dan jikalau lemah ini lemah daripada mandi dengan sebab ketiadaan air atau dengan sebab tak boleh guna air. Katalah dua-dua perkara. Dia masalah tak nak boleh tayamum maklum kan. Satunya dengan sebab ketiadaan air, yang keduanya dengan sebab tak boleh guna tu sebab ada penyakit.
takut mudarat. Sebab penyakit yang tak boleh bersentuh dengan air. Dua itulah. Maka di sini jikalau lemuh, mana lemuh daripada mandi, lemuh daripada mandi dengan sebab ketiadaan air atau dengan sebab tak boleh gunakan air. Sebab ada sakit. Tambah sikit ya. Jadi maknanya dua perkara lah kita maklum tu. Kenapa tayamum? Tayamum sebab satunya tak ada air. Yang keduanya tayamum dengan sebab tak boleh guna air. Sebab sakit ke masalah. Itu makna lemuh. Dan jika lemuh daripada lemuh daripada mandi. Jika lemuh daripada mandi. Dengan sebab ketiadaan air atau dengan sebab tak boleh nak guna air. Hendaklah ia seorang tu tayamum. Ini tayamum ganti daripada mandi. Mana sunat Jumaat tu dah. Dia tayamum ganti. Dan apabila nak solat Jumaat mesti kena ada wuduk. Maka air tidak ada pula untuk nak ambil wuduk. Dan jika lemuh pula daripada wuduk, lemuh daripada wuduk dengan sebab tadilah, dengan sebab ketiadaan air atau dengan sebab tak boleh bersentuh air. Lemuh daripada wuduk. Hendak ia tayamum pula. Tayamum sekali lagi pula. Tayamum pula tu kenapa pula? Tadi tayamum kita kerana ganti daripada mandi. Yang kedua ni tayamum kerana ganti daripada wuduk. Jadi dua kali lah. Sebab tu dia katanya satu tayamum, satu kali tayamum, satu kali tayamum. Begitu ya. Satu kali tayamum bagi mandi. Yang ganti daripada mandi yang sunat Jumaat tadi. Dan satu kali tayamum pula bagi wuduk, ini ganti daripada wuduk. Itu ada. Yang ni ganti daripada wuduk. Jadi kena dua kali tayamum. Maklum ya. Dan masuk waktu mandi minta hujan. Lepas tu di sini tu dia tak cerita tu cara meniat sunat Jumaat. Saja ku mandi sunat Jumaat. Niat gitulah. Cara tu macam cara kita mandi junub. Cumanya niat tu lain lah. Tapi cara tu mesti meratai seluruh badan. Itu maklumlah. Cumanya niat tu saja ku mandi sunat Jumaat. Gitulah. Dan masuk waktu mandi minta hujan. Waktu dan masuk waktu mandi, waktu untuk nak mandi. Mandi itu mandi minta hujan. Ini mandi kerana nak solat minta hujan. Mandi kerana nak pergi solat minta hujan. Solat istisqa. Bagi orang munfarid. Ini tadi tak payah kata pergi ya. Begini. Bagi orang yang munfarid daripada waktu hendak mengerjakan dia. Dan jika berjemaah waktu berimpun orang yang ghalib mengerja mereka itu baginya. Gini. Dia masalah sunat istisqa. Dia disunatkan dengan keseorangan atau dengan secara berjemaah. Dengan secara keseorangan itu dikatakan munfarid. Dan disunatkan dengan secara berjemaah. Maka cara dia tu ada sebut lagi akan datang babu salatil istisqa tu ada sebut lagi akan datang.
Tapi dengan secara ringkasnya, contohnya sekarang tu musim kemarau yang sangat-sangat. Air dah kering. Jadi mudaratlah kita. Jadi masyarakat kita dah jadi susah dengan sebab kemarau. Maka untuk peribadi kitanya, kalau kita nak solat setiap hari pun boleh. Nak solat untuk nak minta hujan tu boleh. Boleh. Bukan boleh lah, disunatkan. Walaupun orang ramai tu belum tahu kata nak solat istisqa dengan secara ramai-ramai ke tidak. Dan ditunggu orang lain tu jadi payah nak jadi. Kita solat seorang kita. Kalau tak ada sibuk dengan benda apa, saja-saja kita solat istisqa. Seorang kita kat rumah kita. Esok solat pula. Lusa kita solat pula. Selama mana tak hujan tu, disunatkan kita solat setiap hari. Lepas tu, waktu mana ikutlah. Siang ke malam ke, waktu mana pun boleh. Maka kita solat seorang kita kat rumah kita, maka itu panggil katanya solat dengan orang yang munfarid. Masalahnya. Masalah berjemaah tu macam mana pula? Masalah berjemaah ni apabila kerajaan ke orang kampung ke dia sepakat setuju bahawasanya nak mengadakan solat jemaah dengan secara ramai. Maka dia menentukan masa. Contohnya jam 10 pagi Selasa kita datang ke sini. Tempat yang dia menentulah. Contohnya dia iklan kepada orang ramai. Katanya jam 10 pagi Selasa, tanggal sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, pakat beripung pada suatu tempat. Di padang mana ke, di stadium ke masalah. Di tempat yang luas-luas untuk nak muatkan orang ramai. Maka apabila dia janji tu nak solat jemaah, nak solat istisqa tu dengan secara ramai-ramai. Maka kita nak pergi tu sunat mandi. Itu tengok. Itulah masalah dia ni. Dia katanya dan masuk waktu mandi minta hujan. Tapi bagi orang yang munfarid. Apa makna orang munfarid? Nak semayang istisqa seorang-seorang. Kat rumah, masalah. Kat rumah ke, kat masjid ke, ikutlah tu. Tapi bukan dengan secara berkumpul ramai-ramai itu tidaklah. Untuk peribadi kita buat solat istisqa selama nampak dah kemarau ni. Nampak air dah susah dah ni. Kita solat istisqa seorang kita. Nanti tunggu orang iklan kata nak solat ramai-ramai itu tak tahu kata bila lagi. Kita buat solat secara kita lah kat rumah. Tapi apabila kita nak solat istisqa, kita mandi disunatkan. Disunat mandi. Esok pula, nak solat pula istisqa seorang kita. Sunat mandi juga. Begitu. Apabila nak mandi, nak solat istisqa seorang, mandi. Begitu. Itu mana katanya masuk waktu mandi minta hujan bagi orang munfarid nak semayang seorang-seorang tu. Masuk waktu berkehendak mengerjakan apabila kita nak buat mandi. Tak payah kata jam mana lah. Pagi ke, petang ke, malam ke, jam pukul berapa, tak payah tanya begitulah. Kau nak solat bila? Apabila nak solat, apa dia? Mandi. Begitulah. Macam kata nak ambil wuduk, tak payah tanya kan, nak ambil wuduk bila? Pukul berapa? Tak payah tanya jam lah. Nak ambil wuduk bila? Apabila kau nak solat. Begitulah. Kalau ambil wuduk. Nak ambil wuduk bila? Kalau dia tanya, saya nak ambil wuduk bila? Kita nak jawab macam mana? Jam pukul 10 pagi. Tak ada nak jawab gitu. Nak jawab apabila kau berkehendak pada wuduk. Contohnya kau nak solat, kau ambil wuduk lah. Maka di sini apabila kita nak mandi, apabila kita nak mandi, apabila kita nak buat solat istisqa seorang kita, maka sunat mandi. Nak solat, sunat mandi. Jadi maknanya mandi belum nak solat.
Dan jika berjamaah, macam tadi, ada buat iklan katanya, janji nak pergi ke satu tempat pagi Selasa jam pukul 10, pakat berhimpun ramai-ramai lelaki perempuan, kita ada nak mengadakan buat solat istisqa di sana. Maka apabila kita nak pergi itulah, nak pergi pada majlis itu, maka situlah katanya sunat mandi istisqa. Begitu. Itu maknanya dan jika berjamaah, waktu dianya masuk ialah waktu berhimpun orang ghalib, ini orang ramai. Menggereja mereka itu baginya bagi salat istisqa. Apabila orang dah berhimpun ramai, kita nak pergi, maka sunatlah kita mandi. Dia sebenarnya begini. Masalah dia dengan secara umumnya apabila kita nak pergi kepada tempat orang ramai, maka disunatkan mandi. Dengan secara umumnya ingat gitu. Apabila kita nak pergi kepada tempat yang berhimpun orang ramai, maka disunatkan mandi. Maka sebab tu nak pergi Jumaat sunat mandi, nak solat istisqa berjemaah sunat mandi, nak solat dua gerana pun sunat mandi sebab dia nak buat solat jemaah. Nak masuk kelas pun sunat mandi sebab berhimpun orang ramai. Katalah. Itulah. Jadi di situ masuk waktu mandi sunat istisqa. Habis di situ. Maka dia kata pulanya dan masuk waktu mandi dua gerana dengan permulaan berubah keduanya. Kita akhir di situlah dulu. Pada kata dan masuk waktu mandi dua gerana. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه